Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-73 insya-Allah, tuan-tuan. Ya, sudah ada Puan Zalina Idris, kemudian ada Puan Saidah, kemudian ada Puan Nur Aizan juga yang ikut kelas kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ya. Selamat datang kepada tuan-puan semua. Ada Puan Maslina ya. Baik. Okey, jelas ya? Belum ditanya. Puan Zalina ya. Jelas Puan Zalina ya. Okey, baik. Jadi sebabkan selalu saya buat macam tu kan, sebelum kelas saya tanya dulu suara okey tak okey. Jadi dah hafal lah peserta, dah tahu. Suara jelas tuan-tuannya. Baik. Jadi karena dah katakan jelas suara, maknanya sounds tak ada bermasalah pada pagi hari ini ya. Kita mula kelas kita tuan-tuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-puan semua? Mudah-mudahan tuan-puan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Hendaknya semangat, istiqomah, ceria. Kemudian hendaknya semua urusan kita pada pagi hari ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Tanpa melengahkan masa tuan-puan, ya, Ustaz berapa lama live pagi ini? Saya mohon maaf juga tuan-puan, saya tak boleh live 1 jam setengah. Jadi saya boleh live hanya 1 jam 15 minit sahaja. InsyaAllah masa yang saya tak boleh live ni saya akan ganti tuan-puan ya. Berhalangan juga hari ini untuk live 1 jam setengah. Baik. Jadi mohon maaf ya. Jadi nanti mungkin saya tak sampai 1 jam setengah live. Hari Jumaat insyaAllah saya akan gantikan yang saya tak dapat live tersebut. Dan lah hari Jumaat lepas saya 15 minit saya keluar lagi tuan-puan ya. Hari ini pun 15 minit saya keluar awal. Mohon maaf tuan-puan. Baik. InsyaAllah Jumaat depan 2 jam saya akan ganti semuanya tuan-puan. InsyaAllah, semoga tak ada halangan apa-apa ya. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah masuk pada level 5. Level 5 tuan-puan. Level 5 ini kita dah bincang berkenaan dengan af'alul muqarabah. Kemudian kita dah bincang juga berkenaan dengan af'alur raja'. Ini semua adalah fi'il. Cuma yang kita mesti fahami, fi'ilnya itu fi'il naqis, bukan fi'il tam. Ya, oke. Fi'il naqis itu apa?
Fi'il yang kurang. Kalau tuan-puan jumpa fi'il naqis, bukan dicari tahu fa'il, tapi yang dicari tahu mana isimnya, mana khobarnya. Maknanya adik-beradik kana lah Ustaz. Iya, memang macam tu. Kana tu fi'il, dan dia adalah fi'il naqis, bukan fi'il tam. Fi'il tam tu apa Ustaz? Fi'il tam itu adalah fi'il yang nanti ada fa'il, ada maf'ulun bih. Itu adalah fi'il tam. Itu beza tam dan naqis ya. Oke. Dulu kita dah bincang af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah tuan-puan. Saya ulang dulu supaya tuan-puan nampak ya kelas kita ni dah sampai mana. Af'alul muqarabah. Baik. Af'alul muqarabah. Baik. Af'alul muqarabah ini tuan-puan ada kada. Ya ada kada dan saudara-saudaranya. Okey. Saya nak tanya kepada tuan-puan. Tuan-puan masih ingat ke tak? Af'alul muqarabah ini fi'ilnya digunakan untuk perbuatan apa? Tulis di dalam komen dulu. Masih ingat ke tak tuan? Af'alul muqarabah ya, ini fi'il naqis, ada kada dan saudara-saudaranya, digunakan untuk menunjukkan apa tuan-puan? Sila tulis di ruang komen. Sila, masih ingat ke tak? Kalau ada yang masih ingat, ya, tu dia. Kalau ada yang masih ingat, cuba tuan-puan tulis di ruang komen. Sila. Apa dia? Apa dia tuan-puan? Puan Saidah, mantap. Puan Saidah terbaik, ya. Okey. Puan Maslina, ya. Muqarabah. Dia diambil dari kata ada qarabah di sini. Muqarabah. Ya, apa maksud qarib? Apa maksudnya tuan-puan? Yang dekat, yang hampir. Jadi af'alul muqarabah ini memang adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan itu hampir saja. Boleh ya? Okey, sikit lagi. Tu dia. Okey. Baik. Misal ya kada Ahmadu. Kada Ahmadu yabki. Contoh, kada Ahmadu yabki. Oke. Ini ayat. Ini ayat. Oke. Kada Ahmadu yabki. Baik. Kalau kita jumpa kada dan kada ini termasuk fi'il naqis. Naqis. Ya, fi'il yang kurang. Naqis. Kalau jumpa fi'il naqis, cari isimnya, cari khobarnya. Itu dia fi'il naqis, ya. Okey, dah. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Kada ini tuan-puan, dia fi'il madi naqis ke atau fi'il mudhari' naqis? Tulis tuan-puan. Ya, sila. Madi naqis ke atau mudhari' naqis ni? Kira-kira supaya tuan-puan nampak, ya, supaya tuan-puan nampak nanti bentuk-bentuknya macam mana. Mudhari' ke atau madi naqis? Ya. Dia adalah apa tuan-puan? Dia adalah madi naqis. Ini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi naqis. Okey. Dari mana kita tahu dia fi'il madi? Ini dia. Tak ada a, tak ada na, tak ada ya, tak ada ta. Dah. Tak ada 4 huruf ini di awal fi'il, itu adalah fi'il madi. Itu cara mudahnya tuan-puan. Ya, okey. Ini fi'il madi naqis. Okey. Kalau ini adalah fi'il madi naqis, mana isim kada? Tulis tuan-puan. Sila. Kalau ini fi'il madi naqisnya, okey. Kalau ini fi'il madi naqisnya, mana isim kadanya? Bukan fa'ilnya yang kita cari. Isim kadanya mana? Ahmad. Ini isim kada.
Ini yang jadi isim kada. Oke. Dan isim kada ini wajib rofa. Nah, isim kada itu dia adalah isim yang rofa. Oke, isim kada ini isim yang rofa, teman. Oke. Ahmadu dah rofa ke belum? Dah rofa. Ahmadu dah rofa. Oke, maknanya inilah yang jadi isim kada. Baik. Kenapa dengan Ahmad tuh? Yabki. Dalam ayat yabki jadi apa? Tulis di ruang. Silakan. Dalam ayat yabki jadi apa? Tulis di ruang komen silakan. Saya sengaja ulang-ulang nak bagi nampak kepada tuan-puan ya. Sebab hari ini saya akan habiskan berkenaan dengan af'alul muqarabah, af'alul raja', af'alul syuru'. Saya akan masuk af'alul syuru' tadi. Dah. Yabki jadi apa tuan-puan? Yabki jadi apa? Jadi khobar kada. Ini jadi khobar kada. Oke, baik. Khobar kada mesti nasab. Khobar kada mestilah dia nasab. I'rabnya dia nasab. Oke. Sekarang yabki. Yabki ini tak nasab. Tapi kenapa dia boleh menjadi khobar kada? Coba tulis tuh. Ini jelas rofaknya. Sementara yabki ini dia bukan nasab. Yabki ini dia bukan nasab. Ya. Sekarang kenapa dia boleh jadi khobar kada? Tulis di ruang komen. Kenapa? Kenapa? Sila tuan-puan. Nampak-nampak dia bukan dibaca nasab. Tapi apa? Sebab dia adalah jumlah. Kalau dia sebagai jumlah, maka i'rabnya ialah mahal. I'rabnya i'rab kedudukan. I'rabnya i'rab tempat. Jadi tempatnya memang tempat khobar. Dia ditempatkan di tempat khobar. Jadi kalau dia ditempatkan di tempat khobar, dia menempati khobar di sini, bermakna ini i'rabnya i'rab mahalli, i'rab tempat. Jangan dipaksa, tak nampak tanda nasabnya ustaz, tak perlu paksa. Sebab dia sebagai jumlah. Betul, mantap. Dah. Bermakna sekarang saya tanya, yabki menangis. Yabki ini menangis, tuan. Yabki ini menangis. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan, yabki menangis ini, tuan-puan, terjemahan kada Ahmadu yabki itu apa sebenarnya? Cuba tulis. Silakan. Kada Ahmadu yabki. Apa terjemahan yang paling terbaiknya? Cuba tuan-puan terjemahkan. Sila tuan-puan memahami sekarang. Sila tuan-puan. Apa terjemahan sebenarnya? Yang begini menangis. Kira-kira apa terjemahannya? Sila. Nah, kita dah belajar ni sebenarnya. Kita dah belajar. Dah. Apa dia? Puan Misalmah, Puan Saidah. Mantap. Ya, itu dia. Dia bukan nangis. Ahmad tu belum nangis lagi. Cuma Ahmad hampir menangis. Hampir saja si Ahmad tu menangis. Inilah dia bunyi ayatnya. Oke ya. Ini af'alul muqarabah. Dan kalau tuan-tuan lihat dalam ayat Al-Quran, kada, yakadu, itu bentuk mudhari'nya. Kada madi, yakadu mudhari'. Dan kalau tuan-puan perasan, pastilah khobarnya. Saya katakan pasti. Pastilah khobarnya dalam bentuk jumlah. Sebab memang itu perbezaannya dengan kana. Kada dan saudara-saudaranya pastilah khobarnya dalam bentuk jumlah.
dan jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah. Dan fi'il yang digunakan pastilah fi'il mudhari, sebab memang hampir ya khobarnya itu pastilah fi'il mudhari. Oke ya? Oke. Boleh tuan ya? Nah, tulis di ruang komen jelas tak jelas ya? Jelas tak jelas ya tuan? Af'alul muqarabah. Tulis di ruang komen. Jelas ya? Oke, itu af'alul muqarabah. Ya Puan Fatimah, mantap. Puan Fatimah ya. Puan Azimah ya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi. Apa yang kita dah belajar tuan-puan selain daripada af'alul muqarabah? Tengok ya. Oke, stop. Yang kita belajar lagi hari itu adalah af'alur roja. Ya, af'alur roja. Baik, af'alur roja. Af'alur roja. Oke. Saya tanya kepada tuan-tuan. Af'alur roja ini tuan-tuan, af'alur roja, dia untuk apa tuh? Tulis di ruang komen. Kita dah belajar nih. Sebab kita dah belajar lah, saya tanya kepada tuan-tuan masih ingat kita. Af'alur roja ini adalah fi'il untuk apa nih? Tulis di ruang komen sini. Apa dia? Untuk apa? Puan Saidah, mantap. Puan ya, Puan Fahriyah, iya betul. Puan Zalina, mantap. Apa dia? Ini untuk harapan. Ini harapan. Boleh tuan-tuan ya? Ini adalah untuk harapan. Jadi memang bunyi-bunyinya nanti berharap. Semoga hujan tak turun. Semoga kenduri berjalan dengan baik. Itu dia kan? Puan Lil Hasan, ya. Dia menunjukkan moga-moga lah. Semoga. Oke ya. Itu af'alur roja. Baik. Dan af'alur roja ini dia juga nakis. Itu yang mesti tuan-puan faham. Dia juga adalah fi'il yang nakis. Ya, fi'il nakis. Dia fi'ilnya fi'il nakis. Oke, fokus tuan-puan. Fi'ilnya fi'il nakis. Oke. Bermakna kalau jumpa fi'il ini, cari tahu mana isimnya, mana khabarnya. Sama macam tadi. Dah. Cuma nanti af'alur roja ini khabarnya ada yang ditambahkan an. Ada yang ditambahkan an. Boleh ya? Kalau kada tadi kebanyakannya dia tak ada an. Jarang-jarang sangat kada itu ada an di khabarnya. Tapi kalau af'alur roja, harapan, semoga, kebanyakannya nanti tuan-puan khabarnya ada an di depannya. Oke ya? Baik. Misal asa. Nih asa. Oke. Oke tuan-puan ya? Baik. Asallahu ya. Asallahu ayyatuba alaihim. Ayyatuba alaihim. Fokus tuan-puan ya. Asallahu ayyatuba alaihim. Ya, alaihim. Oke, ayyatuba alaihim. Fokus ya. Alaihim. Oke. Asallahu ayyatuba alaihim. Ya, oke. Asa ini adalah semoga. Oke, semoga. Dia adalah fi'il madhi. Saya tak perlu jelaskan lagi kenapa dia fi'il madhi. Kenapa bukan mudhari? Oke, nah sekarang. Oke, Puan Normah Ramli. Jawab Puan Normah Ramli. Asallahu ayyatuba alaihim. Ini adalah ayat af'alur roja. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, mana isim asa? Tulis. Nah, mana isim asanya? Sila tuan-tuan.
Ini yang kita dah belajar ya. Ini kita belajar. Saya ulang supaya tuan-puan nampak pada pagi hari. Boleh? Tulis di ruang komen sila tuan-puan. Mana isim asah? Dah kita mudah-mudah saja, jangan pening-pening sangat. Ini jadi isim asah. Oke. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tuan-puan confidence jawab Allah ini adalah menjadi isim asal. Lafzul jalalah kita ini, kalimah lafzul jalalah ini, kenapa tuan-puan confidence menyebutkan kalau dia isim asal? Apa tanda? Alasannya kenapa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa tuan-puan confident sangat nih sebab Allah ini adalah lafzul jalalah kita ini disebut dengan isim asah? Kenapa? Kenapa? Itu perlunya kita tuan-puan memahami. Apa dia? Ini. Oke, selepasnya mesti isim dhamma. Puan khawla ya, tak apa? Maknanya sama tu. Oke. Ya. Kenapa ini yang kita confident sangat sebut dia adalah isim asah? Sebab dia rafa. Tu yang pertama. Ini yang paling kuat. Dalil yang paling kuat. Sebab dialah yang rafa. Dah. Boleh ya? Dan satu lagi. Sebab asah, fi'il asah ini ada tak bersambung dengan dhamir apa-apa? Tak ada. Dia tak ada bersambung dengan dhamir rafa apapun. Dhamir rafa di ujung. Tak ada asaitu, asaina, asaitum, tak ada. Asah. Dia tak ada bersambung dengan dhamir apa-apa. Bermakna kalau tak ada bersambung dengan dhamir apa-apa, tengok dalam ayat mana yang dibaca rafa. Ni dibaca rafa. Inilah yang jadi isim asah. Tuan-puan dah master dah berkenaan dengan ni kan? Ini dia. Jadi tak ada dia bersambung dengan dhamir apa-apa. Maknanya carilah nanti dalam ayat mana yang rafa. Tu boleh ya? Okey. Jadi ini isim asah. Dan tuan-puan nampak fokus, ambil perhatian. Khobar asanya mana? Tulis di ruang komen. Sila tuan. Mana yang jadi khobar asanya? Tulis di ruang komen. Sila. Asallahu. Mana yang jadi khobar asanya? Cuba tuliskan. Mana yang jadi khobar asal? Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila dong. Mana yang jadi khobar asalnya? Mana yang jadi khobar asalnya? Tu dia. Mana yang jadi tuan-puan? Nih. An adalah haraf nasab. An adalah haraf nasab. Okey. Kalau ini adalah haraf, an adalah haraf dan dia adalah amil nasab, dia akan menasabkan, maka fi'il mudhari' di sini nampak nasabnya. Ini dia dibaca nasab. Kenapa dia dibaca nasab? Sebab apa? Sebab ada an di sini. Nampak? Inilah khobarnya yang menggunakan apa tuan-puan? Menggunakan an di depan. Jadi kebanyakan asa di dalam ayat Al-Quran dia menggunakan an khobarnya. Boleh ya? Jadi mana yang jadi khobarnya? Yatuba alaihim. Tapi ada an di sini. Dah. Boleh ya? An itu amil nasab. Ingat sampai bila-bila. Maka yatuba fi'il mudhari' di sini tuan, dia dibaca nasab. Apa tanda nasabnya? Baris atas. Alaihim jar majrur. Nampak tuan-puan ya? Okey. Jadi itulah beza antara af'alul raja' dengan af'alul muqarrabah. Ya, kada. Kada itu dia tak ada an, khobarnya biasanya tak ada an. Tapi kalau af'alur raja' asa kebanyakan. Saya tak kata semua ya. Saya kata kebanyakannya menggunakan an di dalam khobarnya.
Boleh tuan-puan ya? Oh, dah. Jadi sekarang ayatuba alaihim. Ayatuba itu maksudnya menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka. Sekarang saya nak tuan-puan tuliskan di ruangan komen apa terjemahan cantiknya. Asallahu ayatuba alaihim. Tulis di ruang komen. Sila. Yatuba ini menerima taubat. Ya. Alaihim, atas diri mereka. Maknanya menerima taubat mereka. Sila. Apa terjemahan paling cantiknya menurut tuan-puan? Sila. Apa terjemahan paling cantiknya? Asallahu ayyatuba alaihim. Sila. Apa paling cantik terjemahan menurut tuan-puan sendiri? Sila. Tuan-puan memahami ayatnya? Ya. Baik, apa dia? Tu dia. Mudah-mudahan. Semoga saja. Semoga Allah menerima taubat mereka. Boleh ya? Jadi kalau ada asa, ada isimnya, ada khobarnya, bermakna apa tuan-tuan? Itulah dia adalah fi'il naqis dan dia adalah termasuk af'alur roja. Harapan. Semoga. Oke. Berkenaan dengan af'alur roja tuan-puan, jelas tak jelas? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Puan Nur Aizan, merekanya tinggal. Boleh Puan Nur Aizan ya. Merekanya ada di sini. Alaihim. Mereka. Oke ya. Jelas ya. Oke. Dah sekarang kita masuk tajuk baru. Fokus tuan-puan ya. Kita masuk tajuk baru. Fokus, ambil perhatian. Baik. Ini tajuk baru kita. Dia sama tuan-tuan. Sama-sama fi'il naqis. Sekarang kita masuk apa? Sekarang kita masuk af'alus syuru'. Ini namanya af'alus syuru'. Apa benda lah ni Ustaz? Af'alus syuru'. Okey dah. Sekarang tuan-puan tengok, fokus, ambil perhatian ya. Af'alus syuru'. Ni. Apa maksud af'alus syuru'? Ni. Kalau af'alul muqarabah menunjukkan hampir terjadi. Kalau af'alul roja untuk harapan. Kalau af'alus syuru' ini adalah fi'il naqis yang dimaknai dengan permulaan perbuatan. Permulaan atau dimulai perbuatan, dimulai perbuatan. Mulai. Boleh buka muka surat yang punya buku table Nahwu Al-Fatih ya. Sekejap tuan-puan. Ya. Muka surat ke 103. Kita berbincang 103 sekarang ya. Af'alus syuru'. Ya, dia bermakna dimulainya satu perbuatan, satu pekerjaan, permulaan. Okey ya. Boleh tuan-puan ya? Okey, dah. Sekarang tuan-puan fokus, ambil perhatian. Baik. Okey ya, baik. Jadi, konsep yang mesti tuan-puan faham terlebih dahulu, af'alus syuru' ini sama dengan af'alul muqarabah, sama dengan af'alur roja. Dari segi apanya, dia sama-sama naqis. Jadi kita bincang yang naqis saja. Jangan yang tam pula masuk nanti. Dia adalah fi'il naqisun. Naqis. Apa makna naqis? Saya dah kata, kalau jumpa fi'il naqis, fi'il yang kurang, cari isimnya, cari khobarnya. Boleh ya? Okey. Kemudian yang mesti tuan-puan faham apa? Kalau dia adalah fi'ilnya nanti fi'il tam, saya akan tunjukkan kepada tuan-puan nanti mana beza naqis dan mana beza tam ya. Kalau dia nanti fi'ilnya fi'il tam, maka kita tak bincang pasal ini. Kita tak bincang pasal ini. Boleh ya? Itu kuncinya.
Jadi yang kita bincang af'alus syuru yang bermakna dimulai satu perbuatan, dia hanya fi'il yang nakis saja. Oke, nah sekarang tuan-tuan fokus. Apa saja fi'ilnya? Ada akhadha. Akhadha. Ada ja'ala. Ya. Ada apa lagi tuan-tuan? Ada tafiqa. Tafiqa. Dah ya. Dan yang lain-lain ada banyak. Ada syara'a, ada qoma. Qoma juga masuk dalam ya, dalam alfiyah masuk, qoma masuk. Ya. Oke, qoma. Dan lain-lain. Boleh nanti tengok. Oke. Yang mesti tuan-tuan faham konsepnya apa tuan-tuan? Dia adalah fi'il nakis. Bermakna apa? Kalau ini adalah fi'il nakis nanti, dia memerlukan mana yang jadi isimnya mana? Yang jadi khobarnya mana? Bukan fa'il maf'ulun bih, bukan. Itu fi'il tam tuh. Kalau nakis, cari tahu mana isimnya, mana khobarnya. Contoh tuan-tuan. Ja'ala. Contoh ya. Ja'ala at-tullab. Baik, saya padam ni dulu supaya tuan-tuan nampak jelas. Fokus ya. Ja'ala at-tullab. At-tullabu yuzakiruna. Zakara yuzakiruna. Yuzakiruna durusahum. Durusahum. Oke. Dah. Ja'alat tullabu yuzakiruna durusahum. Dah, boleh ya? Dah, sekarang tuan-tuan tengok. Oke, at-tullab, apa maksud at-tullab? Pelajar. Cuma pelajarnya ini high level lah sikit. Ya, pelajar-pelajar mungkin university, ya, kemudian sekolah menengah. Kalau yang rendah itu biasa disebut dengan at-tilmiz. Oke ya. Nah, sekarang kita tullab, pelajar high level. Oke. Yuzakiruna ini dia mengingat. Muraja'ah. Yuzakiruna ini maksud apa namanya? Ulang-ulang kaji, maksudnya ulang-ulang kaji, ya. Oke ya. Itu dia Puan Normah Ramli. Nanti saya bincang Puan Normah Ramli. Kenapa pula ja'ala masuk fi'il nakis? Nanti kita bincang Puan Normah ya. Jangan risau. Oke. Nah, durus, apa maksud durus? Durusahu. Durus ini maksudnya ialah pelajaran-pelajaran. Dia jamak ya daripada darsun, durus. Pelajaran. Oke. Pelajaran ini maksudnya subjek lah, itu maksudnya tuan ya. Oke. Nah, sekarang tengok. Ja'ala tullabu yuzakiruna durusahum. Nah, sekarang tuan, fokus, ambil perhatian. Baik. Ja'ala tullabu yuzakiruna durusahum. Oke, sekarang tuan fokus, ambil perhatian ya. Bermakna apa? Ini fi'il nakis. Ini fi'il nakis. Oke, ini fi'il nakis. At-tullabu di dalam ayat ini yang jadi isimnya, isim ja'ala. Ini yang jadi isimnya. Ya, kenapa dia jadi isimnya? Sebab dia yang dibaca rafa. Kan macam tu. Teorinya kan sama tuh. Oke. Mana khobarnya? Yuzakiruna durusahu. Khobarnya ini adalah jumlah. Yuzakiruna ini fi'il. Yuzakiruna fi'il apa tuan? Madi atau mudhari? Cuba tuliskan, sila. Ya. Yuzakiru, zakara yuzakiruna. Kira-kira ini fi'il madi atau mudhari? Madi atau mudhari? Mudhari. Ini fi'il mudhari. Betul ya? Ini adalah fi'il mudhari.
Dah, oke, dah. Sekarang fi'il mudhari ini bersambung tak dengan domir di ujung? Coba tuliskan, sila tuan buat. Ya, fi'il mudhari kita ini bersambung tak dengan domir di ujung? Coba tuliskan, sila tuan. Bersambung tak dengan domir? Ada tak bersambung dengan domir Puan Rin Hasan? Yuzakiruna. Ada tak bersambung dengan domir? Ada. Kenapa tak ada? Ada. Mana domirnya? Waw jamak. Ingat, fi'il mudhari domir di ujung ada waw jamak, ada ya. Ya, ada alif. Tuh dia. Oke, dah. Ada ya di depan, ada waw jamak di belakang. Maknanya domir yang nampak, ini kan domir nampak nih. Yang sesuai apa tuh buat? Antum ke atau hum? Tulis di ruang komen. Kalau ada waw jamak pilihan dua. Kalau tak antum, hum. Sekarang saya tanya. Ya di depan, waw jamak di belakang. Domir yang sesuai apa? Apa dia tuan-tuan? Hum. Hum. Oke. Maka kalau bersambung dengan domir, confirm domir tersebut yang jadi fa'il. Oke ya? Maka ini jadi fa'il. Hum ini rujuk kemana? Tulis di ruang komen. Siapa mereka dalam ayat ini? Tulis di ruang komen. Dikembalikan kepada siapa? Hum itu. Tulis tuan-puan, sila. Sila. Dikembalikan kepada siapa hum ini? Tulis di ruangan komen. Dikembalikan kepada siapa? Ini dia. Tulab. Tulab. Tulab ini pelajar-pelajar. Ya jama. Oke, maknanya mereka di sini ya pelajar-pelajar tu lah. Oke ya. Nah. Bermakna ada fi'il, ada fa'il. Durusahum, durusahum. Dua patah perkataan. Satu durusa, satu hum. Durusa jadi apa dalam ayat? Cuba tulis di ruang komen. Durusa dibaca jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Dan jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Durusa. Jadi apa tuan buat? Jadi apa? Maf'ulun bih. Mantap. Ini maf'ulun bih. Dah sekarang. Puan Fahriah, kenapa jadi mudhaf? Kenapa jadi khobar? Saya tanya durusa. Durusa jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari fi'il yang mana? Saya tanya. Fi'il yuzakiruna atau fi'il ja'ala? Tulis di ruang komen. Maf'ulun bih dari fi'il yuzakiruna atau fi'il ja'ala? Coba tuliskan di ruang komen. Dari mana kira-kira? Tulis di ruang komen sila. Sila. Oke. Dah. Puan Radin Tuminah nanti kita bincang Puan Radin Tuminah. Jawab dulu apa yang saya sebut. Dah. Apa dia tuan buat? Fi'il mana? Kenapa banyak yang jawab fi'il ja'ala? Kan saya dah kata ja'ala sekarang itu bukan fi'il tam. Fi'ilnya fi'il nakis. Kalau fi'il nakis ada maf'ulun bihnya tuan-tuan? Mana ada? Jadi dia maf'ul daripada apa? Daripada yuzakiruna. Maf'ul daripada yuzakiruna. Dah, saya tengok pemahaman ayat. Sekarang tengok tuan-tuan. Yuzakiruna ini maknanya mengulang-ulang pelajaran. Mengingat-ingat balik pelajaran. Dia fi'il. Oke. Apa yang diulang-ulang? Apa yang diingat-ingat balik? Durusa. Yang diingat balik itu durusa. Pelajaran-pelajaran. Subjek-subjek.
Boleh ya? Tu dia. Tak mungkinlah jauh sangat perginya ke sini. Tu dia. Dah. Okey. Bermakna ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih dalam ayat jadi jumlah apa? Tulis di ruang komen. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih dalam ayat dia jadi jumlah apa? Tulis tu. Sila tulis di ruang komen sila. Jadi apa dia? Jumlah fi'liyah. Okey ya? Semua dah sepakat dia jadi jumlah fi'liyah. Dah, sekarang tengok. Jumlah fi'liyah inilah tuan-puan yang menjadi khobar daripada ja'ala. Ja'ala kita kan fi'il nakis sekarang, fi'il yang kurang. Yang dicari tahu isimnya mana, khobarnya mana. Dah, okey ya? Dah. Bermakna apa khobar? Isimnya at-tullabu, khobarnya mana? Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Boleh ya? Dah. Kalau ini adalah fi'il nakis, tuan-puan menterjemahkan ja'ala ini menjadikan ke atau ja'ala ini memulai? Ya. Pelajar itu mulai mengulang-ulangi pelajaran mereka. Atau tuan-puan nak terjemahkan pelajar itu memulai pelajaran-pelajaran mereka. Mengulang pelajaran-pelajaran mereka. Mana satu? Menjadikan ke atau mulai? Tulis di ruang komen. Mana yang sesuai kira-kira? Sila. Sila tuan-puan. Sekarang saya tanya. Ini terjemahannya menjadikan ke atau mulai? Mulai. Memulai. Dah boleh ya? Itu dia. Jadi pelajar itu memulai. Dah mula dah. Mulai apa? Yuzakiruna durusahum. Mengulang-ulang, ya, mengingat balik pelajaran mereka. Okey tuan-puan ya? Okey. Dah sekarang saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Tengok ya. Setakat ini faham ke tak faham dulu? Tulis di ruang komen. Sila tuan-tuan. Jadi ja'ala di sini bukan menjadikan. Ja'ala di sini memulai. Kenapa ja'ala mulai? Ustaz, ja'ala tu menjadikan. Ini sekarang ada isim, ada khobarnya. Dia termasuk af'al syur. Dah. Faham ya? Okey, dah. Sekarang saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Saya padam ni tuan-tuan ya. Padam atas lah. Atas saya padam. Okey, tengok. Ya, okey. Misalnya. Fokus, ambil perhatian tuan-tuan. Okey, dah. Sekarang tuan-tuan tengok. Misalnya. Okey ya. Okey. Misalnya. Akhoza misalnya ya, fokus ambil perhatian tuan-tuan. Misalnya kita ambil contoh apa namanya? Akhoza misalnya akhozal asadu ya, akhoza. Sekejap tuan-tuan ya. Kita buat contoh. Okey. Akhoza Hasanun yaqra'ul Qur'an. Ya, yaqra'ul Qur'an. Contoh. Qur'an. Baik. Kalau tuan-puan tengok di sini, ya, kalau tuan-puan tengok di sini, baik. Nih, bagi contoh satu lagi Ustaz. Nih, bagi contoh satu lagi nih, Puan Khawla. Akhoza Hasanun yaqra'u al-Qur'an. Okey. Dah. Sekarang tuan-puan fokus. Sekarang tuan-puan tengok, selepas akhoza ada Hasanun. Hasanunnya Hasan, nama orang.
Oke, ini adalah hasan. Yaqra'u membaca, Al-Quran, Al-Quran. Oke, dah sekarang bermakna apa tuan-puan? Dah bermakna hasanun di dalam ayat. Hasanun ini dibaca rofa, hasanun ini dibaca rofa. Kira-kira apa sebabnya? Tulis di rofa. Tulis dulu. Nanti saya berikan perbandingan keduanya. Ya. Ya, sila. Jadi apa? Dia jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Akhadha hasanun yaqra'u al-Quran. Kira-kira dalam ayat ini dia jadi apa? Ya. Puan Misalma. Kenapa bubu tak ada Puan Misalma? Dia tak di permulaan ayat ada akhadha di sini. Dia jadi isim akhoza. Sebab akhoza juga termasuk. Akhoza, ja'ala, tofik. Oke ya? Nah, sekarang tuan-puan fokus. Dia jadi isim akhoza. Oke. Kalau ini adalah jadi isim akhoza. Oke ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok ya. Fokus, ambil perhatian. Saya buat perbezaan keduanya. Tengok tuan-puan. Supaya tuan-puan nampak jelas nih. Akhoza, saya buat ayat satu lagi. Akhoza hasanun thawbahu. Contoh. Thawbahu. Nah. Akhoza hasanun thawbahu. Oke, sekarang tuan-puan tengok. Hasan di sini juga hasan. Thawba pakaian. Oke. Thawba. Oke dah. Sekarang tuan-puan fokus ya, tengok betul-betul perbezaan antara jumlah pertama dengan jumlah yang kedua. Tuan-puan tengok. Kalau jumlah ini akhadha, dia adalah fi'il naqis. Dia fi'il naqisun. Kenapa dia termasuk fi'il naqis? Sebab di sini ada isim akhoza dan di sini jadi khobarnya. Ini jadi khobar akhoza. Akhoza hasanun ini jadi isim akhoza. Yaqra'ul Qur'ana ini jadi khobarnya. Khobarnya ini yaqra'u ini fi'il ke isim fi'il. Yaqra'u itu fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oke ya? Al-Qur'ana jadi apa dalam ayat? Coba tulis di ruang komen silakan. Saya nak bagi nampak kepada kamu. Saya nak bagi nampak kepada kamu. Tulis di ruang komen sila. Sila. Al-Qur'ana jadi apa dalam ayat tuan-tuan? Al-Qur'ana jadi apa dalam ayat? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih daripada fi'il mana? Daripada fi'il yaqra'u. Apa yang dibaca? Akhadha hasanun yaqra'ul Qur'ana. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Bermakna ayat ini maknanya Hasan memulai, dah mula dah. Ya, yaqra'u Al-Qur'an. Yaqra'u Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Hasan itu dah mula nak baca Al-Qur'an. Dah, boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dah. Ini dia fi'ilnya fi'il naqis. Bermakna apa? Dimulai. Dia termasuk af'alus syuru'. Dah, sekarang tengok. Kalau jumlah ini akhadha hasanun thawbahu. Akhadha hasanun thawbahu. Tuan-tuan tengok. Selepas hasanun ada thawbah. Selepas hasanun ada fi'il mudhari'. Nampak bezanya? Yang di atas selepas hasanun ada fi'il mudhari'. Kalau ini selepas hasanun ada isim yang dibaca nasab. Nampak? Nampak bezanya tuan-tuan? Oke. Kalau ayat ini akhadha hasanun thawbahu. Thawba ini dia dibaca nasab sebab jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih daripada mana? Daripada akhadha.
Bermakna akhadha di sini fi'il naqis ke atau fi'il tam? Tulis di ruang komen. Akhadha di sini fi'il naqis ke atau fi'il tam? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Naqis ke atau tam, teman? Naqis ke atau tam? Naqis ke atau tam? Dia fi'il tam, bukan fi'il naqis lagi. Kalau naqis ada isimnya, ada khobarnya. Kalau ini ada maf'ulun bihnya. Maf'ulun bih bermakna dia fi'il tam. Fi'il tam. Kalau dia adalah fi'il yang tam, bukan fi'il naqis. Sekarang saya tanya, ini terjemahannya memulai ke atau mengambil? Tulis di ruang komen. Kalau dia fi'ilnya fi'il tam, ini terjemahannya memulai ke atau mengambil? Tulis di ruang komen. Memulai ke atau mengambil? Memulai ke atau mengambil? Mengambil. Bukan memulai lagi. Kenapa bukan memulai, Ustaz? Ya sebab ini jadi maf'ulun bih. Kalau ini jadi maf'ulun bih, ini jadi apa? Ini jadi fa'il. Nampak? Perbezaan antara jumlah akhadha fi'il naqis dan jumlah akhadha fi'il tam. Bermakna apa? Tuan-puan perhati selepas ini. Selepas Hasan ini apa? Selepas Hasan fi'il mudhari', ini bermakna dia adalah fi'ilnya fi'il naqis. Ini jadi khobar nanti daripada akhadha. Tapi kalau ini fi'il tam, fi'il yang ada fa'il dan maf'ulun bihnya. Nah, ini fa'il, ini maf'ulun bihnya. Tulis di ruang komen. Dah nampak ke belum? Dah nampak ke belum perbezaannya, teman? Antara akhadha dengan akhadha yang di bawah. Sama-sama akhadha, cuma pemahaman ayat beza. Ya. Nampak tuan? Dah. Macam yang Puan Normah tadi cakap. Ja'ala tu kenapa pula masuk fi'il naqis? Iya sebab di sini ada khobar fi'il mudhari'. Dah. Contoh. Saya padam tuan-puan ya. Ja'ala di sini saya padam. Dah. Ja'ala saya padam. Saya masukkan surah An-Naba kepada tuan-puan. Ya. Saya apa? Saya masukkan surah An-Naba. Wa ja'alna naumakum subata. Naumakum. Nampak tuan-puan? Wa ja'alna naumakum. Ada sini ja'alna. Ja'ala asalnya. Asalnya ja'ala. Dah. Ini asalnya ja'ala. Oke. Ada tak bersambung dengan domir rafa di sini? Domir yang jadi fa'il ada. Nih, na di sini. Wa ja'alna bersambung dengan na. Kalau dia bersambung dengan domir ini, bermakna domir ini yang jadi fa'il. Dah. Oke ya? Dah. Dan tuan-puan lihat di sini, selepas ja'alna terus ada isim yang dibaca nasab. Nampak? Bukan fi'il mudhari' selepasnya. Kalau ini selepasnya fi'il mudhari'. Kalau ini terus ada isim yang dibaca nasab. Nauma, tidur. Tidur. Boleh ya? Nah. Bermakna apa? Nauma ini dibaca nasab dan dia alasannya dibaca nasab sebab jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih daripada fi'il mana? Inilah dari sini. Bermakna ja'ala di sini bukan naqis. Saya ulang, bukan naqis. Dia fi'il tam, fi'il yang sempurna. Boleh ya? Bermakna ja'ala di sini terjemahannya bukan memulai, tapi terjemahannya menjadikan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan, apa yang dijadikan? Tidur kalian.
boleh. Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Jadi tengok dulu selepas ja'ala tu apa? Ada tak kira-kira fi'il mudhari' selepas itu? Tu dia. Kalau selepas isim rafa'nya ada fi'il mudhari', maka dia itu termasuk memulai, bukan menjadikan, dia termasuk fi'il nakis nanti. Cuma kita memang perlu berlatih untuk melihatnya. Boleh ya, dalam Al-Quran tak ada tuan-tuan. Saya rasa dalam Al-Quran, setahu saya, ja'ala ini dia adalah fi'il tam semua. Setahu saya ya, mungkin tuan-tuan ada dapat di tempat lain, saya tak berapa pasti. Kalau yang saya tahu, ja'ala dalam Al-Quran kebanyakannya fi'ilnya fi'il tam. Jarang, tak ada saya rasa yang fi'ilnya fi'il nakis. Kenapa Ustaz ajar ada fi'il nakis? Sebab memang macam tu. Walaupun tak ada dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Arab ada. Tu dia. Boleh ya? Okey, dah. Okey ya, dah. Baik, sekarang kita masuk ayat Al-Quran ya. Baik, kita masih ada 10 minit lagi tuan-tuan. Kita masih ada masa 10 minit lagi ya. Baik, fokus ambil perhatian. Dah ya. Fokus ambil perhatian. Okey tuan-tuan ya. Baik. Tak pernah dia jadi fi'il nakis dalam Al-Quran Ustaz. Ya. Setahu saya tak ada. Setahu saya Puan Norma ya. Kecuali Puan Norma dapatkan, mungkin Puan dapatkan daripada Puan dapatkan. Okey, terbaik. Tapi saya tak pernah jumpa baru. Saya belum pernah jumpa lagi ya. Puan Norma ya. Boleh Puan carikan kalau jumpa. Baik. Okey ya. Baik ya Puan Norma ya. Okey. Kita masuk ayat Al-Quran daripada surah mana tuan-tuan? Okey. Surah mana dia? Sekejap ya tuan-tuan ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-22. Ya, okey. Okey ya. Wa tafiqa ada alif ni. Nih. Wa tafiqa yakhsifani alaihima. Ya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Min waraqil jannah. Ya, min waraqil jannah. Okey, ini cerita tentang Nabi Adam tuan-tuan ya. Ini cerita tentang Nabi Adam. Baik. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Okey, sekarang tuan-tuan fokus, ambil perhatian. Tafiqa. Nih. Fi'il kita jadi ada akhadha, ada ja'ala, ada tafiqa. Tafiqa. Ada di sini. Wa tafiqa. Ingat tuan-tuan ya? Ayat berapa Ustaz? Ayat yang ke-22. Ya. Wa tafiqa. Saya padam ni. Wa tafiqa. Ini daripada surah Al-A'raf. Suratil A'raf. Ya. Suratil A'raf. Ayat 22. Okey, surah Al-A'raf. Baik, fokus tuan-tuan. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Okey, dah. Sekarang tengok. Tafiqa. Dah. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kira-kira kita nak identify apa tu bahasa Malaysia ni. Kita nak melihat dia nakis ke atau tak kira-kira. Ni.
Selepas tofiqo ada yakhsifani. Nah, kita tengok. Yakhsifani ini tuan-tuan, isim ke fi'il? Tulis di ruang komen. Saya tak bagi terjemahan. Coba tuan-tuan. Yakhsifani ini isim ke atau fi'il? Kira-kira. Coba tuan-tuan. Sila. Yakhsifani. Yakhsifani. Kira-kira isim ke atau fi'il? Fi'il. Oke, fi'il. Baik, fi'il. Kalau dia fi'il, madi ke atau mudhari? Tulis di ruang. Sila. Kalau dia fi'il, madi atau mudhari, tuan-tuan, sila. Madi atau mudhari? Bukan tofiqo yang saya tanya. Yakhsifani. Yakhsifani yang saya tanya. Madi atau mudhari? Mudhari. Boleh ya? Oke, dia fi'il mudhari. Nah, sekarang tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Selepas tofiqo ada fi'il mudhari. Kira-kira tofiqo ini tam ke atau nakis kira-kira tuan-tuan. Selepas ada fi'il, ada lagi fi'il mudhari. Kira-kira tam ke atau nakis yang macam ni. Tam ke atau nakis tuan-tuan. Dia nakis. Pastilah tofiqo ini nanti nakis. Oke ya? Sebab apa? Sebab inilah nanti yang jadi khobarnya. Pasti ini jadi khobar nanti. Oke, dah sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Wa tofiqo. Tofiqo ini bermakna memulai. Mulai. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Mana isim tofiqo? Tulis di ruang komen. Mana isim tofiqo? Tulis di ruang komen. Sila. Sila tuan-tuan. Tofiqo mana isimnya? Tulis di ruang komen. Mustatir huma. Kurang tepat Puan Fahriah. Kurang tepat. Kurang tepat. Mustatir huwa. Kurang tepat. Mustatir kurang tepat. Kenapa banyak yang jawab mustatir nih? Aku ada yang jawab Puan Hasna. Mana yang jadi isimnya? Inilah dia alif nih. Tuan tak perasan ada alif di sini. Ada alif. Fa'ala. Saya bagi sorok kepada tuan-tuan. Sorok. Fa'ala. Fa'alu. Ini sorof tasrif lughawi. Tengok. Fa'alu. Dah nampak tuan-tuan ya? Nampak ya? Di sini ada. Nih. Boleh ya? Oke. Alif tu apa domirnya tuan-tuan? Antuma ke atau huma? Tulis di ruang. Alif di sini antuma ke atau huma? Tulis di ruangan komen sila. Alif di sini tuan-tuan. Antuma ke atau huma? Tulis di ruangan. Huma. Tak mungkin antuma. Antuma itu dalam fi'il madi. Dalam fi'il madi tuan-tuan. Ya, dalam fi'il madi. Antuma itu ada tambah tuma hujung. Ja'al tuma, qarok tuma. Itu dia ya. Oke. Maknanya apa? Huma. Ini huma. Mereka berdua. Mereka berdua. Siapa mereka berdua yang dimaksud dalam ayat? Itulah dia Nabi kita, Adam alaihissalam beserta pasangannya. Itu dalam ayat tuan-tuan ya. Mereka berdua ini menutup. Mulai mereka berdua menutup. Mulai mereka berdua mulai. Oke ya. Dah. Kalau ini jadi isim daripada tofiqo, mana khobarnya? Coba tulis.
sila tuan. Mana yang jadi khobarnya? Tulis di ruang komen. Tulis tuan-tuan. Mana yang jadi khobar? Mana yang jadi khobarnya? Mana. Mana yang jadi khobarnya tuan-tuan? Nah, ini jadi isimnya. Kalau ini isim, mana yang jadi khobarnya? Sila. Jumlah fi'li. Yaksifani ini maksudnya menutup. Oke, menutup. Sekarang yaksifani. Ada tak bersambung dengan dhamir? Ada alif di sini. Kalau fi'il mudhari ada ya di depan, ada alif dhamir di belakangnya, saya tanya kepada tuan-puan, dhamir yang tepat apa? Tulis di ruang komen. Anta ke antuma, huwa, huma, hum, atau apa? Nahnu ke atau apa nih? Ya di depannya, ada alif di belakang. Tulis di ruang komen. Apa yang sesuai dhamirnya tuan-puan? Tuh. Yang jadi fa'il adalah dhamir huma. Huma, ya, huma. Bukan antuma, huma. Kalau antuma, ta di depan. Ini ya di depan. Ya ini kan untuk huwa, huma, hum. Ya, oke, dah. Oke, bermana ada fi'il, ada fa'ilnya. Ya, ada fa'il tuan-puan, bermakna ini adalah jumlah fi'liyah. Ini yang jadi khobarnya. Dah. Alaihima, atas mereka. Dah ya, alaihima jar majrur. Oke, sekarang tengok tuan-puan. Pemahaman ayatnya. Oke. Mulailah mereka berdua itu mulai apa? Yaksifani, menutup. Menutup alaihima, diri mereka itu, menutup diri mereka min waraqil jannah. Daripada apa tuan-puan? Daripada daun-daun syurga. Mereka menutup diri mereka alaihima min waraqil jannah. Dengan apa dia menutup? Min waraqil jannah. Daripada daun-daun syurga. Boleh tuan-puan ya? Jadi ini tofiqo ini mulai maknanya. Inilah dia af'alus syuru. Ada isimnya, ada khobarnya. Boleh ya? Dah, terakhir pertanyaan saya untuk tuan-puan. Al-jannati, waraqil jannati. Kenapa dibaca majrur? Tulis di ruang komen. Tulis. Al-jannati kenapa dibaca majrur? Kenapa dibaca jar dia? Kenapa di majrur? Tulis di ruang komen. Kenapa majrur ni? Kenapa tuan? Dia jadi apa? Bukan haraf jar Rin Hasan. Bukan haraf jar. Bukan disebabkan haraf jar dia dibaca majrur, tapi sebab apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Waraq, daun-daun. Waraq, daun-daun. Daun-daun apa? Waraqil jannati, daun-daun surga. Bukan daun-daun bukan daun-daun dunia, bukan daun-daun tempat lain, tapi daun-daun surga. Al-idhafah tarkibnya waraqil jannah. Boleh ya? Waraqi kenapa dibaca majrur? Ada haraf jar. Al-jannati kenapa dibaca majrur? Jadi mudhafun ilaih. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Tulis dong. Jadi dalam ilmu nahwu, setiap baris di hujung patah perkataan ada alasannya. Kenapa dibaca majrur? Kenapa dibaca rafa? Kenapa ini? Kenapa dihilangkan? Kenapa dihapuskan? Ada alasannya. Itu dia. Boleh ya? Oke tuan-tuan, itu saja kelas kita pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tak boleh
tambahkan 15 minit lagi tuan-puan, sebab ada kondisi yang tak boleh dielakkan ya. InsyaAllah tuan-puan, saya akan ganti hari Jumaat. Kita akan berbincang panjang lebar nanti. Saya akan tunjukkan kepada tuan-puan kesemuanya insyaAllah ya. Baik, terima kasih tuan-puan. Mohon maaf dari saya. Kalau ada kesalahan, tuan-puan sila cari YouTube video-video berkenaan dengan af'alul syuru' ini, insyaAllah menambah tuan-puan ya. Mohon maaf dari saya tuan-puan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pertemuan seterusnya. Tuan-puan mantap semua, semangat komen-komen ya. Oke, terima kasih. Saya tutup kelas kita tuan-puan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.